perintah menutup aurat tu satu perintah yang dah qat'i, atau hukum yang qat'i, yang tetap, dia tidak berubah. Satu perintah yang Allah turunkan memang dari dulu sampai sekarang, satu yang qat'i, satu yang tidak boleh berubah. So kenapa tak perlu dipersoalkan, tapi yang harus dipertanyakan ialah kenapa manusia tu tidak buat. Kenapa kita perlu buat tak perlu ditanya, tapi kenapa manusia tak buat, itu yang perlu ditanya. So kalau kata nak perintah menutup aurat itu, semua wanita, semua sister kena tutup tu, ketutup je. Dan semua orang Islam harus percaya ada hukuman sebaliknya. Perempuan perlu tutup aurat. Ini satu soalan yang sepatutnya memang semua orang dah tahu dah. Sebab Allah SWT berfirman dalam dua surah, banyak ayat dalam Quran. Salah satu saya nak petik surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59. Kalau tak silap, kalau salah tak tahu. Tapi perintah Allah untuk aurat ni sebabnya, salah satunya sebab dia berkaitan. Kita hidup kat dunia ni, kita bukan hidup seorang-seorang, dia berkaitan dengan orang lain. Kalau perempuan tak tutup aurat, dia akan bagi efek pada lelaki. Jadi dia kat situ ni, dia sebab itulah salah satunya Allah menyuruh kita untuk menyaurat. Tapi untuk aurat ni sebabkan perintah daripada Allah SWT. Sebab tu kena tutup aurat. It's been stated in the Quran. Allah has said the sisters have to cover their aura from every part of their body except the face and the tapak tangan, you know. So the question is, you cannot question what Allah had said. Allah dah cakap dalam Quran, dia kata korang kena tutup aurat, so just tutup. Kita tak boleh mempersoalkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi Allah dah mengetahui apa kesan dan apa sebab dia kita perlu tutup aurat. Sebab wanita ni bila dia tutup aurat, dia akan menggoda lelaki. Dia akan efek mata, dari mata turun ke hati, dari hati turun ke bawah lagi, dan dia akan mengefek syahwat lelaki semestinya. Okey, kita patut bersyukur sebab duduk dalam UAE. Dan surrounding UAE ni memang dah diwajibkan kepada semua sister untuk pakai pakaian menutup aurat, sama ada ke kelas, dan bila mana sister turun ke bawah malah, ke lobi malah saja pun dah wajib menutup aurat. Tu satu perintah yang cukup baik lah, satu arahan yang cukup baik. Cumanya yang perlu dipersoalkan balik ialah bagaimana setiap sister tu menutup aurat. Adakah dia menutup aurat betul-betul menepati syariat Islam? Dan jika dia menepati syariat Islam, adakah dia memahami apakah hikmah di sebalik perintah menutup aurat itu? Fashion semasa, sesungguhnya aurat tu boleh di cover. Kita kena cover dengan mencukupi syarat. Tak perlulah nak berselendang semua. Kalau dah cantik tu cantik lah, kalau tak cantik tu nak buat macam mana. Tapi jodoh di tangan Tuhan, jangan risau. Tu kalau boleh, kalau dah tahu sendiri tak berbau, badan tak bau, tak perlulah pakai minyak wangi. Sebab dalam sebuah hadis Nabi Allah SAW telah sabda, jika lelaki telah begitu bau wangian wanita, sesungguhnya dosa yang wanita tu dapat umpama dosa zina. Alhamdulillah, sebab kat dalam UIA ni memang kita tengok orang dengar pun UIA, Universiti Islam. So diorang memang bila dengar Universiti Islam tu, dia punya Islamik dia tinggi lah, Islamic values dia semua kan tinggi. Tapi kalau kita tengok dekat universiti-universiti yang lain, mana universiti lain ni dia open, dia tak kisah pun nak pakai apa pun, tak kisah, pakailah, janji pakaian yang proper dan sopan. Tapi dekat UIA, pakaiannya yang dress code-nya adalah pakaian muslimah kan, pakaian muslimah, termasuk kepada brothers kena pakai pakaian yang proper, dan sisters pun kena pakai pakaian yang proper. Dan kalau tengok dekat dalam UIA ni, mostly memang ramailah yang tutup aurat dengan alhamdulillah lah, dikatakan satisfied. Dan tapi ada juga sebahagian, segelintir, segolongan, banyak pula yang memakai dia tutup aurat tetapi seolah-olah telanjang, seperti yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW. Siapakah golongan yang dikatakan menutup aurat tapi telanjang? Maksudnya kat sini dia tutup aurat, tapi bila nak buat kerja ke apa, dia angkat tudung dia, atau dia alih tudung dia kan, sampai menampakkan dada. Jadi dalam ayat Al-Quran yang saya sebut tadi, surah An-Nur, surah Al-Ahzab ayat 59, tak silap, suruh melabuhkan tudung, melabuhkan pakaian lah. Kira pada sistem ni dia kena labuhkan, tutup dada dia. Dalam surah An-Nur pun sebut yang sama juga, untuk melabuhkan tudung tu, supaya menutup
Sebab bahagian tu kira kalau bagi lelaki ni memang bahaya. Sebenarnya sebab ada mata-mata yang memandang dengan bahaya. Sesungguhnya Allah tu maha mengetahui, Allah tu maha menyayangi. Allah dah tahu sebab apa kita perlu tutup aurat. Allah dah tahu kesan dan akibat dia. Sebagai contoh, Nabi SAW sendiri telah bersabda sebelum dia wafat, baginda telah bersabda, dia kata pada akhir zaman nanti berhati-hatilah kamu kepada 3 fitnah. Fitnah yang paling rendah sekali ialah fitnah malam. Sebab mana bila malam maksiat semua akan berkeluaran. Pada akhir zaman nanti kita takkan jaga dah malam kita. Padahal pada zaman Rasulullah SAW, pada malam waktu mereka semua beribadah, sehingga kan qiyamul lail merupakan satu perkara yang wajib. Itu merupakan fitnah yang paling rendah. Fitnah kedua, berhati-hatilah kamu kepada fitnah wanita. Fitnah wanita juga merupakan salah satu fitnah yang antara yang terkuat. Sebab apa, kita sendiri boleh tengok kerajaan Turki, kerajaan Uthmaniyah runtuh disebabkan oleh wanita sendiri. Dan fitnah yang ketiga yang paling dahsyat, semestinya fitnah Dajjal. Oleh yang demikian, aurat tu dia meliputi banyak benda. Bukan saja cover dari rambut hingga kaki, tapi banyak aspek lagi. Sebagai contoh, minyak wangi, makeup, hiasan lebih-lebihan dan sebagainya. Suara juga merupakan salah satu aurat. Jika mana suara perempuan itu terlalu merdu dan boleh menyebabkan hati lelaki tersentuh, maka suara dia menjadi aurat. Bila mana kita bercakap mengenai soal menutup aurat, dia bukan saja bercakap mengenai aurat, tapi dia bercakap mengenai soal muamalah. Bila mana dia menutup aurat tapi dia tidak menjaga batas pergaulan, itu tidak ada hikmah menutup aurat sebenarnya. Bila mana dia tidak jaga pandangan dia ke, jaga dia, cara dia berborak dengan lelaki ke, cara dalam meeting ke, cara perempuan tu, kalau dia menutup aurat sekalipun, dia itu tidak menunjukkan dia hikmah di sebalik menutup aurat. Sebab aurat sini adalah satu manifestasi yang menunjukkan bahawa satu lambang lambang peribadi muslimah yang sejati. Bila mana dia menutup aurat, maknanya dia menjaga semua batas pergaulan, batas percakapan, batas pandangan. Itulah hikmah sebalik menutup aurat sebenarnya. Janji dalam Al-Quran, kalau siapa yang menutup aurat dia akan dijaga oleh Allah SWT. Betul. Simple. Pernah saja dari sejak saya kelas dulu ada saja katanya dulu tu ada agak singkat sedikit. Lepas tu ada yang paling ketara, yang paling saya nampak, dia tudung tu dia jarang, so nampak dalam dia lah, nampak di sebaliknya. Sekalian fitrah manusia lah saya nak beritahu. Sejahat mana pun lelaki tu, how bad the guy is, how bad the sister is, the good guy will look for the good girl, and the bad guy will look for the good girl also. That's the truth. Walaupun sejahat mana dia perompak pencuri tu, dia akan cari wanita yang baik. Fitrah lelaki dan perempuan, kita akan cari perempuan yang baik, lelaki yang baik. So kalau sister nak menggoda lelaki dengan menggedi, tidak menutup aurat, kalau lelaki tu seorang yang beriman, dia takkan pandang sister. Okay, bila bercakap mengenai soal ni, tentunya kan, sebab apa, Ustaz saya pernah pesan, lelaki ni dia beza dengan perempuan lah. Lelaki ni dia masalah paling ketara adalah jika masalah perempuan utama adalah aurat, maka lelaki yang paling masalah utama adalah syahwat. So jika perempuan tu dia tidak menutup aurat dengan baik, dia akan mengganggu sedikit kestabilan emosi lelaki tu. Sebab lelaki dengan perempuan ni dicipta berbeza tau. Jadi memang lelaki dan perempuan ni Allah cipta untuk berpasangan. Jadi lelaki akan ada perasaan kepada perempuan dan perempuan akan ada perasaan kepada lelaki. Jadi bila lelaki ni, bila ada seorang perempuan macam kucing kan, kucing ni bila dia nak start mengawan tu, dia akan menggedi-gedi ke depan tau, bukan betina kan, kucing betina kan, menggedi-gedi lepas tu bila kucing jantan nampak, oh wait, sentuh lah, tak ada. Tapi lebih kurang lah masuk kepada manusia. Tapi dia kena memikirkan, pada muslimah ni dia sepatutnya fikir, kenapa banyak masalah sekarang ni, kes rogol, kes buang anak, kes rogol, kes colik lah, kes apalah, semuanya berkaitan dengan perempuan. Orang banyak salahkan lelaki, tapi adakah salah itu daripada lelaki? Tak pun, daripada perempuan sendiri. So sekarang ni kita kena tengok dia punya situasi dia, mana starting point dia. Kalau kita nak selesaikan satu masalah, kita tengok starting point dia.